sebagai agama dan cara hidup yang menitik beratkan etika dalam perniagaan, khususnya dalam dunia perniagaan. Ia menekankan integriti, kejujuran dan tanggungjawab sosial dalam transaksi. Rasulullah SAW menekankan peranan pedagang yang jujur dan amanah, menempatkan mereka bersama para syuhada, nabi dan soleh. Perniagaan dalam Islam bukan hanya untuk keuntungan peribadi tetapi juga untuk membentuk ekonomi yang adil dan seksama. Etika Islam dapat membimbing peniaga menjalankan perniagaan secara adil, benar dan memberi manfaat kepada masyarakat. Mereka mesti berpegang kepada prinsip mengelakkan riba dan memastikan transaksi yang dijalankan halal. Etika perniagaan Islam berasaskan kepada dua sumber, iaitu Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Mereka menggalakkan niat ikhlas, keuntungan halal dan tanggungjawab sosial. Dengan menerapkan nilai-nilai etika dalam perniagaan, umat Islam dapat menyumbang kepada masyarakat ekonomi yang adil, seksama dan bermanfaat. Isu yang pertama ialah menjual produk yang mengandungi merkuri. Prinsip perniagaan Islam menangani isu produk kosmetik yang mengandungi merkuri, iaitu cecair logam perak. Produk ini yang sering digunakan untuk pencerahan kulit dan rawatan-rawatan anti penuaan boleh memudaratkan kesihatan, menyebabkan kerosakan pada buah pinggang, sistem saraf dan perkembangan otak. Hydroquinone, satu bahan merkuri biasa, boleh menyebabkan kemerahan, ketidakselesaan, hypersensitivity dan peningkatan risiko kanser kulit. Berdasarkan prinsip tidak memudaratkan adalah asas penting bagi etika perniagaan Islam. Tetapi produk ini menunjukkan kesan berbahaya. Ulama usul fiqh mengembangkan kaedah yang dipanggil la darar wa la dirar, menekankan keperluan menghapuskan kemudaratan dan memelihara 5 perkara asas, iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Larangan itu turut disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, daripada Abu Sa'id ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, tidak ada mudarat dan tidak boleh melakukan kemudaratan. Hadis ini ialah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah dan Al-Daraqutni dan lain-lain. Ia juga diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam kitab Mutawwah dengan mursal. Penjualan barangan secara cedok di aplikasi TikTok berunsur gharar, judi. Kemajuan teknologi telah menjadikan pembelian dalam talian lebih mudah, tetapi ia juga mempunyai kelemahannya, termasuk penjualan barangan yang berunsur gharar. Jualan cedok trend di TikTok menyebabkan penjual yang mencedok barangan secara rawak daripada produk, menyebabkan ketidaktentuan dalam proses pembelian dan penjualan. Amalan yang dilarang sejak zaman Nabi Muhammad SAW ini mempunyai keburukan lain seperti unsur perjudian, potensi penipuan dan peniaga yang tidak bertanggungjawab. Prinsip etika perniagaan Islam juga melarang jual beli berdasarkan gharar, seperti penipuan jualan kerana boleh memudaratkan pembeli. Dr. Ahmad Sufyan Cik Abdullah, pensyarah Akademik Pengajian Islam Universiti Malaya, menjelaskan bahawa penipuan adalah sama seperti jual beli mula masa, iaitu struktur asas jual beli dalam bentuk gharar. Rasulullah SAW juga melarang jual beli ala gharar atau jual beli dengan unsur ketidakpastian. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli ala fasad, melempar batu dan jual beli gharar ketidakjelasan, daripada riwayat Muslim.
Seterusnya, memonopoli barang. Monopoli ialah amalan membeli makanan asas dari pasaran. Sering disembunyikan untuk menaikkan harga dan mengeksploitasi keperluan orang ramai. Perbuatan ini adalah dilarang sama sekali kerana ia adalah sebahagian daripada larangan melakukan ihtikar. Keinginan masyarakat untuk menukar barangan seperti minyak masak, beras dan tepung gandum adalah punca penting penimbunan. Perbuatan memonopoli barang ada dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang menyatakan tidak boleh memonopoli barang. Imam Al-Ghazali berpendapat bahawa pengharaman monopoli adalah disebabkan oleh kemudaratan yang boleh ditimbulkannya kepada masyarakat. Sekiranya masyarakat memerlukan barangan asas atau timbul kecemasan, penjual monopoli boleh dipaksa oleh kerajaan untuk menjualnya pada harga yang berpatutan. Syekh Dr. Wahbah Al-Zuhaimi menjelaskan bahawa larangan monopoli adalah khusus kepada makanan asas seperti beras, jagung, kurma dan anggur. Pelbagai bentuk monopoli boleh berlaku terutama apabila harga barang keperluan tidak dinaikkan sehingga memaksa orang ramai bergaduh. Yang seterusnya adalah makan di restoran yang tiada sijil halal. Yang pertama, laporan terkini mengenai kebersihan dan juga premis penyediaan makanan di Malaysia telah mengedengarkan isu seperti penghinaan makanan yang tidak bersih, penuhan kepada peralatan perosak dan juga perniagaan peralatan memasak yang lemah. Bagi mendapatkan keyakinan pengguna, pengusaha premis makanan boleh memohon logo dan sijil halal. Bagaimanapun, tidak semua restoran atau premis makanan di Malaysia mempunyai sijil ini. 9 skim persediaan halal Malaysia termasuk restoran, kafe, premis makanan berantai dan premis budak alih. Yang kedua, untuk memohon sijil halal Malaysia, pemohon mesti membangunkan sistem pengurusan halal Malaysia yang merangkumi makanan atau proses yang bersih, hilir dan selamat. Pengurusan dan pekerja mesti bekerjasama untuk memastikan semua aspek memenuhi keperluan. Isu ini berkait rapat dengan prinsip perniagaan dalam Islam yang memberi tumpuan kepada produk dan perkhidmatan yang halal dan juga kualiti. Yang ketiga, mendapat sijil halal bukan sekadar satu pilihan, tetapi satu kemestian untuk menjaga keselamatan diri dan juga masyarakat. Dalil Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah pada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepada-Nya. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-170. Akhir sekali, sebagai penutup, prinsip perniagaan Islam menawarkan banyak kelebihan yang faedah, tetapi masyarakat semakin menggunakan amalan yang salah untuk mendapatkan keuntungan seperti menjual barangan berbahaya, unsur gharar dan monopoli. Islam menghalalkan jual beli, menggalakkan pertumbuhan ekonomi umat Islam. Namun, sebahagian peniaga masih tidak mematuhi syariat Islam. Perniagaan boleh berlaku dalam pelbagai bidang seperti penternakan, pertanian dan pertukangan. Falsafat Islam bertujuan membawa kebaikan maslahah dan menolak kemungkaran mafsadah kepada semua pihak yang terlibat dalam perniagaan, selaras dengan landasan syariat Islam. Untuk memastikan usaha perniagaan selari dengan prinsip Islam, peniaga mesti memahami konsep dan etika perniagaan.